Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan melaksanakan tugasan 2 iaitu persembahan bagi subjek khusus GWCP 1042 penulisan akademik yang diberi tunjuk ajar oleh Dr. Rahaiza binti Fadili. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu saya, Nur Fatini Syukrina binti Fauzi, dan rakan kumpulan kami Nurul Hasanah binti Khairuddin dan Nur Liana Afiqah binti Zakaria. Soalan yang diberikan kepada kami iaitu cara berkumpulan, anda dikehendaki mengenal pasti satu artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal. Anda dikehendaki menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Seterusnya, anda dikehendaki membuat rakaman video analisis tentang keutuhan wacana tersebut. Seterusnya, kami telah memilih Asian Paper Journal dengan artikel yang bertajuk Cabaran Pemerkasaan Bahasa Melayu dalam Usaha Mencapai Negara Bangsa di Malaysia. Antara topik yang terdapat dalam artikel ini adalah istilah negara bangsa, sejarah negara bangsa di Malaysia, Malaysia dalam usaha ke arah negara bangsa, bahasa sebagai alat untuk mencapai negara bangsa, bahasa sebagai alat negara bangsa di Malaysia, dan yang terakhir cabaran dalam mencapai negara bangsa. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang definisi keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Manakala menurut Asma Haji Omar 1986, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan perlahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan dan penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Keutuhan wacana pertama yang terdapat dalam jurnal tersebut ialah keutuhan semantik. Terdapat dua jenis keutuhan wacana dari segi semantik, antaranya wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana melibatkan hubungan antara klausa atau ayat sahaja. Jenis-jenis keutuhan semantik terbahagi kepada 6. Yang pertama ialah aspek sebab dan akibat. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah apabila Jepun datang menjajah, bahasa Jepun pula dijadikan bahasa utama sebelum British kembali menjajah. Sebabnya ialah apabila Jepun datang menjajah, akibatnya bahasa Jepun pula dijadikan bahasa utama sebelum British kembali menjajah. Yang kedua ialah sebab dan tujuan. Ayatnya ialah Malaysia telah berusaha untuk membentuk sebuah negara bangsa, iaitu melahirkan masyarakat yang berpegang kepada konsep satu bangsa, satu identiti. Di sini kita dapat lihat sebabnya ialah Malaysia telah berusaha untuk membentuk sebuah negara bangsa. Tujuan bagi ayat ini ialah iaitu melahirkan masyarakat yang berpegang kepada konsep satu bangsa, satu identiti. Jenis keutuhan semantik yang ketiga ialah syarat dan hasil. Ayatnya ialah pemerkasaan penggunaan bahasa dapat membentuk kerajaan dan tamadun yang kuat dan berjaya. Syarat bagi ayat ini ialah pemerkasaan penggunaan bahasa, manakala hasil bagi ayat ini pula ialah dapat membentuk kerajaan dan tamadun yang kuat dan berjaya. Jenis keutuhan semantik yang seterusnya ialah sebab dan hasil. Contoh ayat, masalah penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat pada masa ini adalah penggunaan bahasa rojak yang menghilangkan identiti asal bahasa Melayu. Dalam ayat ini, sebabnya ialah masalah penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat pada masa ini adalah penggunaan bahasa rojak. Hasil bagi ayat ini pula ialah yang menghilangkan identiti asal bahasa Melayu. Jenis keutuhan semantik yang seterusnya ialah alasan dan kesan. Ayat yang terdapat dalam artikel, contoh ini membuktikan bahawa pemerkasaan penggunaan bahasa Melayu oleh masyarakat Malaysia boleh menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara bangsa. Alasan bagi ayat ini ialah
Contoh ini membuktikan bahawa pemerkasaan penggunaan bahasa Melayu oleh masyarakat Malaysia. Manakala kesan bagi ayat ini pula ialah boleh menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara bangsa. Dan jenis keutuhan semantik yang terakhir ialah semantik dari segi konsep selasar wacana. Ayat yang terdapat dalam artikel ini ialah masyarakat menggunakan alasan bahasa rojak atau bahasa ini lebih mudah digunakan dalam kehidupan seharian. Tambahan lagi, dalam kepesatan penggunaan teknologi seperti penggunaan email dan juga pesanan ringkas memberi kesan yang lebih buruk kepada penggunaan bahasa Melayu. Ini amat memberi kesan terhadap usaha pemerkasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keutuhan yang kedua pula ialah keutuhan leksikal. Hubungan leksikal dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal dalam sesuatu wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Terdapat beberapa cara memperoleh hubungan leksikal. Antaranya termasuklah hubungan berdasarkan pengulangan, antonim, hiponim, kolokasi, sinonim, pengulangan unsur perkataan yang sama dan pembuka serta penutup yang digunakan dalam wacana. Cara yang pertama ialah pengulangan kata. Pengulangan kata merujuk kepada pengulangan unsur atau kata yang sama dengan kata lain setiap perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah Kerajaan Malaysia telah banyak menggariskan dasar-dasar untuk sebuah pembentukan negara bangsa dan memperkasakan bahasa Melayu. Tetapi, dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan perlulah dilaksanakan dengan sebaik mungkin supaya Malaysia berjaya membentuk sebuah negara bangsa Malaysia yang telah lama diidamkan oleh rakyat Malaysia. Seterusnya ialah sinonim. Sinonim merupakan perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Contoh ayat daripada artikel ialah hasil tuntutan globalisasi, bahasa Inggeris kini telah mendominasi dan mula mengambil alih kedudukan bahasa kebangsaan. Cara yang berikutnya ialah hiponim. Hiponim merupakan makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan lain. Contoh ayat ialah pada era pasca merdeka, bahasa Melayu berjaya dimartabatkan dan diberikan kuasa, pengaruh dan kewibawaan untuk menentukan tempat dan kekuatannya dalam negara ini. Keutuhan wacana yang ketiga pula ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Keutuhan wacana seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana dan penanda wacana dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Yang pertama ialah penanda rujukan. Penanda rujukan melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sesebuah wacana. Penggunaan kata ini akan menyebabkan makna yang cuba disampaikan lebih tepat dan menjadikan wacana itu sendiri lebih rapi dan utuh. Contoh ayat dari artikel ialah sebagai contoh, negara Jepun dan Korea Selatan dapat mewujudkan negara bangsa mereka sendiri dan menjadi sebuah negara yang maju. Seterusnya ialah penanda penggantian. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa.
Contoh bagi penggantian klausa ialah di dalam Penyata Razak 1956, perenggan ke-12 telah dinyatakan tujuan dasar pelajaran yang dikehendaki penyatuan para pelajar daripada semua bangsa untuk menggunapakai hanya satu aliran atau aturan pelajaran yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Perkara ini tidak dapat dibuat secara serta-merta tetapi secara beransur-ansur. Usaha ini sudah ada sebelum merdeka lagi seperti yang telah dilaporkan di dalam laporan Razak. Jenis yang seterusnya ialah penanda elipsis. Penanda elipsis merupakan pelenyapan sesuatu perkataan atau rangkai kata untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat sebelumnya. Konsep ini akan menjadikan sesebuah wacana yang dipersembahkan itu lebih utuh dan jelas. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah, di Malaysia pula, konsep negara bangsa hanya bermula pada era kolonial terutama pada era kolonial British. Walau bagaimanapun, perjuangan negara bangsa pada masa itu berbeza dengan pembentukan negara bangsa kini. Yang terakhir ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi sebagai penjalin unsur-unsur linguistik seperti perkataan, kata atau ayat yang terdapat dalam kesatuan wacana. Kata penghubung yang digunakan dapat memperlihatkan pertalian dan pertautan antara ayat-ayat atau perenggan-perenggan dalam wacana dan menjadikan wacana tersebut bermakna dan utuh. Contoh ayat, malah kesannya masih boleh dilihat sehingga ke hari ini. Contoh yang dapat dilihat ialah Baba Nyonya dan yang telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama dan juga telah memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat. Malah bukan setakat bahasa sahaja tetapi ianya juga memberi kesan terhadap budaya dalam kedua-dua peranakan ini seperti dalam konteks makanan, pakaian, sastera dan sebagainya. Baiklah, saya akan meneruskan dengan keutuhan wacana yang terakhir iaitu keutuhan fonologi. Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Kamus Dewan 2007 memberi maksud keutuhan sebagai perihal tentang sifat atau keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Baiklah, ini adalah contoh keutuhan fonologi yang terdapat dalam artikel. Contoh ayat adalah, walau bagaimanapun, setelah 63 tahun merdeka, mengapakah bahasa Melayu masih tidak dapat diperkasakan? Keutuhan fonologi yang terdapat dalam ayat ini adalah tanda koma dan tanda soal. Ayat yang kedua adalah pengenalan sekolah wawasan merupakan satu langkah dalam pembinaan negara bangsa di Malaysia. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam ayat ini adalah tanda noktah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kohesi dalam penulisan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, mendefinisikan kohesi sebagai kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan. Kohesi boleh difahami sebagai perhubungan yang erat, perpaduan atau jelekat antara satu dengan yang lain. Kohesi juga adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan urutan ayat hingga membentuk satu hasil penulisan yang sempurna dan menunjukkan pertautan. Kohesi juga membentuk keutuhan wacana melalui jalinan ayat yang saling berkaitan menggunakan penanda wacana dan kata hubung yang sesuai. Kohesi ini terbahagi kepada dua kategori iaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal.
Kohesi gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu rujukan, penggantian, pengguguran dan penghubung. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kohesi gramatikal yang pertama, iaitu kohesi gramatikal rujukan. Kohesi gramatikal rujukan ini lazimnya dikaitkan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjukkan satuan gramatikal yang lain. Contohnya, gramatikal rujukan ganti nama yang terdapat dalam artikel ini, iaitu secara ringkasnya, kita boleh melihat negara sebagai satu legitimasi dan penggunaan kuasa. Gramatikal rujukan ganti nama yang terdapat dalam ayat ini adalah kita. Seterusnya, gramatikal rujukan penunjuk. Contoh ayat, Tun Dr. Mahathir dalam ucapan beliau pada tahun 1991 telah menekankan konsep negara bangsa ini. Perkataan ini menunjukkan gramatikal rujukan penunjuk. Yang terakhir, gramatikal rujukan perbandingan. Contoh ayat dalam artikel ialah pengasingan kuasa antara gereja dengan pentadbiran negara. Perkataan antara menunjukkan gramatikal rujukan perbandingan. Yang kedua ialah kohesi gramatikal penggantian. Kohesi gramatikal penggantian adalah perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama. Ianya terdiri daripada frasa nama, kerja atau klausa. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah Tun Dr. Mahathir dalam ucapan beliau pada tahun 1991 telah menekankan konsep negara bangsa ini. Perkataan beliau menunjukkan kohesi gramatikal penggantian bagi Tun Dr. Mahathir. Yang ketiga pula adalah kohesi gramatikal pengguguran ataupun dikenali sebagai elipsis. Ianya melibatkan pengguguran atau penghilangan item tertentu secara keseluruhan perkataan atau ayat. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah apabila kita melihat kepada sejarah kerajaan terdahulu, pemakasaan penggunaan bahasa dapat membentuk kerajaan dan tamadun yang kuat dan berjaya. Awan Sarian 2010 berpendapat bahawa bahasa amat penting dalam kejayaan pembangunan sesebuah tamadun. Beliau memberi contoh kekuatan tamadun Yunani dan tamadun Krit yang terbina beratus tahun dahulu hasil daripada keampuhan bahasa mereka sendiri. Begitu juga dengan tamadun Arab yang mana pemerintahan tanah Arab serta zaman kegemilangan Islam menggunakan bahasa Arab. Baiklah, maksud begitu menunjukkan ayat kepada sebelum ini iaitu bahasa amat penting dalam kejayaan pembangunan sesebuah tamadun. Seterusnya, kohesi gramatikal yang terakhir iaitu kohesi gramatikal penghubung. Kohesi gramatikal penghubung bermaksud perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain dalam wacana. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel adalah penghubung tambahan iaitu pelbagai usaha daripada pihak kerajaan dalam memperkasakan bahasa Melayu perlu diteruskan supaya bahasa Melayu boleh menjadi salah satu alat utama dalam membentuk identiti masyarakat Malaysia. Perkataan supaya menunjukkan penghubung tambahan. Yang kedua adalah penanda tentangan. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah jumlah sekolah vernakular sepatutnya menjadi lebih sedikit apabila kita dalam usaha untuk membentuk negara bangsa, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sebaliknya adalah menunjukkan kepada penanda tentangan dalam kohesi gramatikal penghubung. Seterusnya adalah penghubung musabab. Contoh ayat, bahasa penting kerana ianya ditulis dengan menggunakan lunas undang-undang. Baiklah, perkataan kerana menunjukkan kepada penghubung musabab. Alasan kerajaan untuk mewujudkan sistem ini adalah untuk generasi Malaysia seterusnya bersaing di peringkat global kerana bahasa Inggeris telah menjadi bahasa pendidikan di dunia. Ayat ini sama sahaja seperti ayat di atas iaitu perkataan kerana menunjukkan kepada penghubung musabab. Yang terakhir adalah penghubung tempoh atau waktu. Contoh ayat, setelah rundingan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, akhirnya Persekutuan Tanah Melayu terbina pada tahun 1957 dengan kaum Melayu, Cina dan India sebagai kaum utama di semenanjung Tanah Melayu. Perkataan akhirnya menunjuk kepada penghubung tempoh atau waktu. Yang seterusnya ialah kohesi leksikal. Kohesi leksikal berkait dengan konsep semangsi yang merujuk kepada hubungan makna antara unsur dalam teks.
Terdapat terdapat dua jenis kohesi leksikal iaitu retrasi dan kolokasi. Kohesi leksikal retrasi ialah pernyataan semula yang mana ia berlaku melalui tiga cara iaitu penggunaan kata yang sama atau hampir sama, penggunaan kata sinonim atau hyponim dan penggunaan kata superordinat. Bagi penggunaan kata yang sama atau hampir sama, contohnya ialah sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah berusaha untuk membentuk sebuah negara bangsa. Bagi penggunaan kata sinonim pula, dasar-dasar kerajaan banyak menunjukkan usaha kerajaan untuk memperjuangkan negara bangsa antaranya seperti laporan razak. Dan kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir ialah penggunaan kata hyponim. Pada era pasca merdeka, bahasa Melayu berjaya dimartabatkan dan diberi kuasa, pengaruh dan kewibawaan untuk menentukan tempat dan kekuatannya dalam negara ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan koheren dalam penulisan akademik. Koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Koheren juga adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat yang dimiliki. Terdapat 4 cara mencapai ayat koheren. Yang pertama, mengulang kata nama. Yang kedua, menggunakan kata ganti nama yang konsisten. Yang ketiga, menggunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea. Dan yang terakhir, menyusun idea mengikut susunan logik. Contoh ayat koheren yang diambil daripada artikel ialah, selain itu, bagi memperkasakan bahasa Melayu, kerajaan juga telah mempergiatkan aktiviti-aktiviti berkaitan kebahasaan, kesusasteraan, penterjemahan, pengkaryaan serta bahan bahasa dan sastera sejak era Kesultanan Melayu Melaka lebih-lebih lagi, terutamanya melalui penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956 yang bertujuan untuk menerbitkan, menggalakkan dan memperkembangkan bahasa Melayu dalam semua bidang disiplin. Contoh ayat yang kedua pula ialah, selepas kemerdekaan, kerajaan telah berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu setelah sistem pendidikan sekolah telah diubah semasa pendidikan British penting. Kesimpulannya, artikel ini mengandungi kohesi gramatikal seperti rujukan, penggantian, pengguguran dan penghubung. Selain itu, artikel ini juga mengandungi ayat-ayat yang mengandungi ciri-ciri koheren yang menepati akademik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rujukan yang terdapat dalam jurnal ini. Di dalam penulisan akademik, pelajar perlu membaca sumber lain daripada sumber sokongan mengikut sistem APA 7. Tetapi artikel ini menggunakan sistem APA 6. Jadi di sini kita akan membandingkan antara APA 7 dan APA 6. Bagi format buku, rujukan ditulis dengan cara nama pengarang, noktah, dalam kurungan tahun penerbitan, noktah, judul bab dalam buku, noktah, nama penulis pertama dan nama penulis yang kedua, judul buku, dalam kurungan edisi dan muka surat, seterusnya tempat penerbitan dan penerbit. Bagi sistem APA 6, dia telah menyatakan nama pengarang Abdul Rahman Embong pada tahun 2015, judul bab negara bangsa, proses dan perbahasan, edisi kedua, Bangi, penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sini kita dapat lihat perbandingan antara APA 6 dan APA 7, yang mana APA 7 tidak terdapat tempat penerbitan, manakala bagi APA 6 ada tempat penerbitan dalam rujukan.
Bagi format untuk menulis rujukan kamus pula, diikuti oleh judul, dalam kurungan edisi, tahun penerbitan, tempat penerbitan dan penerbit. Format penulisan APA 6 dan APA 7 bagi kamus adalah sama sahaja. Seterusnya untuk jurnal, nama pengarang diikuti tahun penerbitan, judul artikel, judul jurnal, jilid dan muka surat. Sama seperti kamus, format bagi jurnal untuk APA 6 dan APA 7 adalah sama sahaja. Baiklah, akhir sekali saya akan menerangkan tentang kejelasan dalam artikel. Berdasarkan artikel yang bertajuk Cabaran Permakasaan Bahasa Melayu dalam Usaha Mencapai Bangsa di Malaysia yang ditulis oleh Ibrahim Majnun Muhammad Kamil dan Maliati Muhammad, kami dapati bahawa penggunaan ayat yang ringkas atau pendek, mudah dibaca, mudah difahami dan tidak kabur. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami segala kandungan yang terdapat dalam artikel ini dengan jelas. Ini adalah contoh-contoh ayat yang terdapat dalam artikel, iaitu memperkasakan bahasa Melayu bermaksud menjadikan bahasa itu hebat dan dominan. Bahasa juga digunakan dalam perbahasan intelektual dan kedatangan penjajah telah menyebabkan penggunaan bahasa Melayu telah terjejas. Selain itu, kami juga mendapati bahawa penggunaan ayat di dalam artikel ini tidak berbelit-belit dan tidak terlalu panjang. Penggunaan ayat yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan artikel ini sukar difahami dan hilang tumpuan oleh pembaca. Antara contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah apabila Jepun datang menjajah, bahasa Jepun mula dijadikan bahasa utama sebelum British kembali menjajah. Kedua, Malaysia juga menghadapi masalah untuk membentuk negara bangsa kerana faktor politik. Ketiga, kebanyakan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan amat mendukung pembentukan negara bangsa. Seterusnya, konsep kejelasan yang diterapkan dalam penulisan artikel ini ialah kenyataan dan ungkapan dalam penulisan jelas tanpa sifat samar-samar dan berulang. Hal ini dapat menyebabkan pembaca memahami artikel ini dengan tepat seperti mana yang ingin penulis jelaskan, serta ketiadaan ayat yang berulang juga dapat mengelakkan pembaca daripada berasa cepat bosan. Penggunaan kata terbuka juga perlu dielakkan kerana ada kemungkinan pembaca salah tafsir reka bentuk dan tujuan kajian. Seperti mana yang kami dapati dalam artikel ini, penulis artikel ini menggunakan kata-kata yang membawa maksud spesifik supaya pembaca dapat memahami artikel ini tanpa tersalah tafsir maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini adalah contoh-contoh ayat yang terdapat dalam artikel ini, iaitu dasar penjajah telah menyebabkan masyarakat di Tanah Melayu semakin hilang identitinya. Kedua, perkara ini dapat dilihat apabila penggunaan bahasa Inggeris telah menjadi bahasa utama dan digunakan secara meluas terutama dalam sektor pendidikan dan pentadbiran ketika zaman penjajahan British. Ketiga, hal ini bermaksud bahasa Inggeris telah mengambil kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Tanah Melayu pada waktu itu. Kita dapat melihat dalam ayat ini bahawa ini merupakan ayat yang ringkas, padat dan mempunyai maksud yang jelas yang boleh mengelakkan pembaca daripada berasa cepat bosan kerana tiada permulaan ayat. Sekian, itu sahaja pembatangan daripada kumpulan kami. Kami ingin menyusun 10 jari, memohon maaf anda ada salah dan silap sepanjang kami melaksanakan pembentangan ini. Sekian, terima kasih.